Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk kita bertemu sekali lagi di dalam sesi perkongsian mingguan kita di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. InsyaAllah kita akan meneruskan perkongsian pada hari ini di dalam ayat-ayat dalam surah Al-Ma'idah insyaAllah. Tapi sebelum kita mulakan, suka untuk saya ingatkan bahawa Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk kita menjejakkan diri kita, kaki kita ke dalam salah satu hari-hari yang terbaik di dalam hari-hari dalam setahun. Di mana Nabi SAW menceritakan tentang 10 hari yang mana amalan-amalan manusia di dalam hari-hari ini lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan jihad di jalan Allah Taala. Kalau kita tengok jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah satu perkara yang amat besar. Kerana jihad ni melibatkan pengorbanan yang sukar untuk orang buat. Kita kalau nak korbankan masa kita untuk solat, berat macam mana pun kita boleh. Kita nak korbankan harta kita, berat macam mana pun kita boleh. Tapi untuk seseorang tu mengorbankan diri dia dalam keadaan dia tahu bila dia masuk tempat ni, maka salah satu daripada dua perkara akan terjadi. Sama ada dia akan keluar daripada kawasan tersebut dengan kemenangan, dengan kejayaan, ataupun dia tak keluar dah daripada tempat tu. So kalau orang yang dengar tentang kematian, siapa yang berani untuk pergi dan menyahut panggilan kematian ni? Orang akan rasa takut dengan kematian, kerana itu fitrah manusia. Lalu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan satu perkara yang mudah. Mungkin untuk kita cerita, kita ambil daripada kisah-kisah para sahabat, kisah Nabi, bagaimana Nabi berperang, kita akan ada semangat untuk pergi berjihad di jalan Allah Taala. Ya. Tetapi untuk kita melaksanakan perbuatan jihad itu bukan sesuatu benda yang mudah. Okay. Lalu Nabi SAW memberitahu bahawa jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, jihad yang dimaksudkan adalah jihad qital, jihad peperangan. Sebab kadang ada orang dia kata, oh jihad ni banyak jenis, banyak peringkat. Ya, tetapi bila Nabi SAW menyebutkan al-jihad, maksudnya di situ adalah jihad peperangan. Lalu Nabi SAW dalam keadaan jihad ni adalah antara amalan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi SAW bagi tahu di sana ada amalan yang lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, "Ma min amalin ahabbu ila Allah Taala min hadhihi ma min amalin lafaz hadis saya lupa. Ya, ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Okey, kita bagi takrif dalam bahasa Melayu sebab nak baca bahasa Arab ni kena tahu dia punya lafaz. Saya tak ingat lafaz di dalam bahasa Arab. Nabi SAW memberitahu bahawa tidak ada amalan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia pada 10 hari ini. Lalu kita bila dengar tentang 10 hari yang Nabi SAW maksudkan, kita pun tercari-cari apa dia 10 hari ini. Okay, bahkan 10 hari ini diceritakan di dalam Al-Quran bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wal fajri walayalin ashar. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu fajar dan kemudiannya walayalin ashar, dan 10 hari, walayalin 10 malam. Malam bila orang Arab ni dia kata 10 malam, maksudnya 10 hari lah. Okay, macam kalau orang kata perjalanan kita berapa lama? 1 purnama. Okay, 1 bulan. Bulan kan? Walaupun disebut bulan, tapi kita tahu yang dimaksudkan bukan sekadar malam yang ada bulan, bukanlah sekadar waktu yang ada purnama, tetapi yang dimaksudkan adalah hari. So, walayalin ashar maksudnya adalah 10 hari.
Lalu kita tercari-cari apa yang dimaksudkan dengan 10 hari ini. Lalu kita temui bahawa 10 hari yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Nabi SAW menyebutkan bahawa tidak ada amalan yang lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melainkan amalan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Adakah amalan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi kata walal jihadu fi sabilillah. Walaupun jihad tu duduk bawah daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Melainkan seorang lelaki yang keluar kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhu bi syai'. Melainkan seorang lelaki yang keluar dengan hartanya dan keluar dengan diri dia dan kemudian dia mati syahid. So syahid ni benda paling tinggi yang manusia boleh kejar dekat dunia ni. Sebab syahid ni dia ada seseorang tu bila dia mati syahid maka ada beberapa benda yang confirm dapat pada dia. Antaranya adalah diampunkan dosanya pada titik darah dia yang pertama. Kemudian dia akan dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang lain-lain semua, amalan yang lain semua, maka di bawah pertimbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari kiamat nanti Allah Taala boleh terima amalan kita, boleh tolak amalan kita. Ya, tetapi orang yang mati syahid ni dia confirm Allah Subhanahu Wa Taala akan terima amalan dia. Okey, lalu itu kedudukan yang paling tinggi yang manusia nak cari dekat dunia ni, syahid. Okey. Dan Nabi SAW bagi tahu bawah daripada orang syahid ni adalah orang yang beramal pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak bandingkan benda yang kita amal dalam bulan Zulhijjah ni, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, apa dia? Apa dia yang kita buat? Kita qiyamul lail. Macam Ramadan lah. Bulan Ramadan kan orang berebut-rebut untuk qiyamul lail. Dan kita banyakkan berzikir dan berdoa dan membaca Al-Quran. Dan kita banyak berpuasa. So semua amalan-amalan tu, berpuasa, qiyamul lail, apa lagi? Berdoa dan berzikir. So amalan-amalan ni amalan apa? Amalan-amalan ni semua amalan sunnah. Sunat. Kalau dia bukan sunnah, sunnah lah. Tapi sunat. Sunat maksudnya bukan wajib. Semua amalan-amalan ni adalah amalan sunat. Tetapi nak katanya bahawa hebatnya ganjaran sunat pada bulan Zulhijjah ni, maka diletakkan amalan-amalan sunat ni lebih besar daripada jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa anugerah yang lebih besar daripada ini? Apa anugerah yang fitrah manusia? Kita suka tak kalau kita ada, katalah, kalau kata nak belajar, kita nak belajar. Depan kita ada buku 400 muka surat dan sebelah dia ada ringkasan 100 muka surat. Kita nak kita tak suka kepada bebanan. Dan kita akan ambil pada 100 muka surat. Sebab isi kandungan dia sama. Cuma ini dah diringkaskan. Yang lebih memudahkan kita. Macam tu juga dalam amalan. Kalau katalah umur kita 30 tahun. Kita nak beribadah 30 tahun. Siapa yang kata ibadah 30 tahun tu senang? Susah. Jangan. Tentu kita mampu. Susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita akan cari benda yang senang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu tentang keadaan diri kita. Maka kerana tu Allah Taala beri mawasimul khair. Allah Taala datang musim-musim, datangkan dengan musim-musim kebaikan. Tujuannya adalah supaya kita yang lemah nak beribadah, nak fokus beribadah pada Allah Taala, nak tinggalkan dunia ni, nak tinggalkan nafsu kita sekejap pun yang susah. Tapi Allah Taala kata, kamu buat je amal sedikit ni. Nabi kata, kamu buat amal sedikit ni. Maka ganjarannya adalah lebih besar daripada jihad di jalan Allah Taala. Maka hari ini adalah hari pertama daripada hari-hari Zulhijjah. Kita dah masuk pada hari bulan Zulhijjah. Ya, di mana kita memperbanyakkan amal ibadah. Dan bagi orang yang melakukan ibadah korban, yang dah berniat ataupun dah mula membayar ibadah untuk melakukan korban, maka dimakruhkan bagi mereka untuk memotong kuku ataupun mengambil mana-mana bulu atau kulit di anggota badan mereka. Maka itu adalah antara bentuk pengorbanan yang kita buat. Orang yang berkorban ni, tengok, dia tak payah nak beribadah
lain dah ada ibadah dia. Bila dia tak potong kuku je, dia dapat pahala. Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala pada dia. Dia tak potong rambut je, Allah Taala bagi pahala pada dia. Ganjaran yang tidak dapat bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadah korban. Lalu ambillah peluang kita berada di dalam bulan Zulhijjah ini untuk kita mendapatkan sebanyak mungkin pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Baik, kita teruskan perkongsian kita, di mana kita pada sesi yang lepas kita dah sampai pada ayat yang ke-33 daripada surah Al-Maidah. Di mana pada ayat yang ke-33 ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang satu keadaan yang dinamakan sebagai hirabah. Okey. Ini yang dinamakan sebagai hirabah. Saya tulis kat sini. Hirabah ataupun hirabah, dua-dua boleh. Hirabah. Okey, apa dia hirabah ni? Hirabah daripada perkataan harb. Perkataan harb yang bererti peperangan. Apabila manusia mengisytiharkan perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan perang yang dimaksudkan dekat sini bukan peperangan secara zahir. Peperangan secara zahir bila kita isytihar dengan mulut, ya Allah, aku mengisytiharkan perang dengan kamu, itu kekufuran yang tidak ada tolak ansur. Itu kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tetapi perang yang dimaksudkan kat sini adalah peperangan yang kita kata peperangan yang tidak disedari. Peperangan yang tidak disedari. Mana kadang-kadang manusia ni macam kita lah, secara umumnya kita. Bila kita kata saya ni orang yang beriman pada Allah Taala. Saya ni orang yang beriman kepada hari kiamat. Percaya kepada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan, amalan semua akan dibentangkan. Percaya bahawa malaikat menulis setiap perbuatan kita. Okay. Percaya bahawa setiap amalan kita, setiap kata-kata kita, kecil ke besar ke sikit ke banyak ke, semua akan dinilai oleh Allah Ta'ala. So semua daripada kita, bila kita suruh membuat iktirafan ini, maka dia buat. Okay. Tetapi pada masa yang sama, dia melakukan dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata macam mana? Orang yang yakin bahawa dia diperhatikan setiap masa, setiap amalan dia akan dinilai, tapi tiba-tiba dia buat dosa dan maksiat. Dia tidak melakukan amal ibadah yang dituntut pada dia. Dia ada hak dan tanggungjawab, tapi dia tidak melaksanakan hak dan tanggungjawab. Dia tahu mengambil hak orang tu tak baik, tapi dia buat juga perkara tu. So kita nak kata macam mana pada orang ni? Dia dalam keadaan tidak sedar, walaupun dia mengaku dia beriman, tapi tidak disedari bahawa dia sedang mengingkari apa yang dia imankan. Macam tu juga manusia, yang mana bila mana Allah Ta'ala bagi tanggungjawab pada manusia. Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah Ta'ala kata tugas manusia ni adalah untuk isti'mar. Isti'mar daripada perkataan imarah. Imarah ni bangunan. Bangunan ni maksudnya kita membina bangunan kan. Bangunan kan dibina daripada bawah naik ke atas kan. So itu imarah, bangunan. So manusia diperintahkan dan dipertanggungjawabkan untuk membangunkan bumi ini. Untuk membangunkan bumi ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Tapi apabila manusia membuat sesuatu yang merosakkan bumi ini, maka dia seolah-olah mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala nak dia buat imarah, tapi tiba-tiba dia merosakkan bumi ini. Dalam keadaan dia tidak sedar, dia sedang mengisytiharkan perang dengan Allah Ta'ala. Okay? Dan isytihar perang tanpa disedari ni, walaupun tanpa disedari, biasanya benda yang kita tak sengaja, bukan tak sengaja lah, benda yang kita tak perasan. Kita tahu benda tu salah, tapi kita tak perasan dia punya consequence dia punya akibat dia, kita tak perasan. Okay, tapi kita buat salah, cuma kita nampak dia punya kesan dia mungkin kesan minimum. Kesan yang mungkin tak ada kesan pada orang lain. Okey, walaupun dalam keadaan tidak disedari, tetapi apabila dia adalah satu perkara yang besar, iaitu mengisytiharkan perang pada Allah Ta'ala, maka di sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan ada hukuman-hukuman. Okey, di mana ayyuqattalu. Okey, bahawa ada manusia-manusia, ada orang-orang tertentu ayyuqattalu. Okey, au yusallabu, ataupun mereka disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfau minal ard. Okey.
Maka di sini ada 4 hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Maka bila mana Allah Taala dah tetapkan hukuman-hukuman, ketetapan inilah yang dinamakan sebagai hudud. Okay, kalau orang tanya apa itu hudud, hudud daripada perkataan had dan sempadan, iaitu benda-benda yang Allah Taala dah tetapkan had dan sempadannya. Maka hukuman pertama yang Allah Taala beri adalah ayyuqattalu, bahawa mereka ni dibunuh, dan dibunuh pula bukan dibunuh sikit-sikit, dibunuh banyak-banyak. Nak beritahu bahawa walaupun yang buat benda ni, yang merosakkan bumi ni orang yang ramai. Sebab apa? Biasanya kalau yang merosakkan ni orang yang ramai, katalah kalau seorang tu dia pergi membunuh. Pembunuh tu seorang, lalu dia bunuh ramai orang. Senang tak kita nak hukum? Seorang kita senang nak hukum, 2 orang masih senang lagi. Tapi kalau 50 orang, 50 orang, katalah kalau kita pernah mengajar kat sekolah. Kalau kat sekolah pelajar seorang buat kesalahan, kita boleh hukum dia. 2 orang buat kesalahan, kita boleh dengan senang hati kita hukum. Tapi kalau 30 orang pelajar buat kesalahan, so kita akan ada satu bentuk lenience, lembutan. Dan kita akan ada bentuk kita akan ada rasa takkan 30 orang ni jahat kot, mesti ada ada yang tak sengaja ke, yang terikut-ikut ke. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayyuqattalu. Kita sebut dah hari tu bahawa kalau ada sabdu maka artinya banyak. Maksudnya walaupun banyak orang yang melakukan kerosakan, maka tetap akan dihukum. Yuqattalu, dan dibunuh. Dan bila kita kata dibunuh ni bukanlah maksudnya bila kita cerita pasal kerosakan, kan kita ada kerosakan ni, dia punya tingkatan kerosakan. Bukan semua kerosakan pada tempat yang sama. Orang yang kerja dia jadi pembunuh upahan, tak sama macam orang yang melakukan kerosakan dengan menjual rokok dan dadah. Tak sama. Sebab orang yang yang membunuh ni automatik bila dia buat secara zahirnya dia akan menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi dadah dan contoh rokok ke dadah ke, dia merosakkan, tapi dia akan tidak secara serta-merta menghilangkan nyawa orang. Walaupun ada kes-kes yang mana terus kehilangan nyawa dengan dadah. Tapi tak sama, nak menunjukkan bahawa di sana ada maratib, ada tingkatan-tingkatan kerosakan. Maka kesalahan, tengok, kalau kita perasan bahawa hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala letak ni adalah hukuman yang mengikut turutan. Mengikut turutan. Kalau kesalahan dia besar, maka dapatlah hukuman yang pertama. Kesalahan contoh dia membunuh orang, maka hukuman dia adalah dibunuh juga. Ataupun kesalahan dia adalah menzalimi orang ke, ataupun dia apa yang dia buat untuk katalah dia kerosakan yang dia buat yang dahsyat sikit lah, selain bawah sikit daripada bunuh lah. Ayyusallabu, dia disalib. Disalib dan dibiarkan sampai mati. Bukan maksud disalib tu salib sekali lepas tu dah, tak. Yusallabu, disalib dan dibiarkan. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, ataupun dipotong tangan kanan dan kaki, silang. Kalau kita sebut kan macam mana kalau potong tangan kanan, kaki kiri, potong tangan kiri, kaki kanan. Au yunfau minal ard, ataupun yang paling ringan bagi orang yang melakukan hirabah, mengisytiharkan perang dengan Allah Taala ni, au yunfau minal ard. Zaman sekarang kita bagi takrifan, dia dipenjarakan. So apa kesalahan yang manusia lakukan? Lalu kita nak tengok sebab diturunkan ayat ni yang membolehkan kita nampak lebih jelas apakah bentuk hirabah, bentuk mengisytiharkan perang dan melakukan fasad fil ard. Maka ketika menceritakan sebab turunnya ayat ini, maka kita temui 2 sebab turun. Yang pertama adalah daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memberitahu bahawa anna nafaran min Uqlin qadimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslamu fajtawawul Madinah fa amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam ay ya'tu ibila sadaqah fayashrabu min abwaliha wa albaniha ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم
samala a'yunahum wa lam yahsimhum wa tarakahum hatta matu. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan sebab turunnya ayat ini. Kata Anas, ada sekumpulan manusia, nafara. Dan nafar ni adalah bilangan, biasanya bila sebut nafar ni bilangan 3 hingga 9. Yang ni kita kena faham. Okey, yang ni kita kena faham. Sebab apa? Sebab nafar, kalau kita pergi zaman moden sekarang ni, penggunaan perkataan nafar dalam zaman moden pertuturan. Sebab bahasa Arab ni kita boleh ada dua. Bahasa Arab ada dua, di mana bahasa Arab komunikasi, bahasa Arab kita panggil bahasa Arab pendidikan lah. Saya tak tahu nak guna istilah apa. Okey, komunikasi adalah bahasa Arab yang digunakan untuk pertuturan harian kita. Tapi yang bahasa Arab yang bentuk pendidikan ini, rendah dan tinggi ini, maka ia adalah satu bentuk peradaban. Macam kita ada bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu kita nak gimana? Nak gimana bukannya bahasa Melayu yang peradaban, dia adalah bahasa komunikasi. Bahasa peradaban adalah kamu mahu pergi ke mana. Itu bahasa peradaban yang mana kita boleh tahu kamu tu apa, mahu tu apa, pergi tu apa, ke tu apa, mana. Nak pergi mana, itu bukan bahasa peradaban. Tapi dia adalah bahasa komunikasi. Sama juga macam perkataan-perkataan di dalam bahasa Arab. Nafar, kalau dalam bahasa komunikasi menunjukkan satu orang. Seorang. Kalau kita pergi kedai, contohnya. Kita pergi kedai nasi Arab. Lalu kita nak beli nasi Arab. Lalu orang tanya, kam nafar? Berapa orang? Maka kita kata nafar wahid. Jangan bila dia tanya kam nafar, kita pun teringat, wah ustaz sebut hari tu, nafar ni bilangan 3 sampai 9. Kita pun kata half nafar. Nis nafar. Sebab nak seorang dua orang je makan kan. So nafar ni 3 orang sampai 9. Banyak kan. Kita pun kata separuh nafar ataupun quarter nafar, robot nafar, nak 1/4. So tak jadi. Sebab apa? Sebab dalam bahasa pertuturan, nafar maksudnya orang, penjodoh bilangan bagi orang. Satu nafar, nafar wahid. Nafaran, dua orang. Salah satu anfar, 3 orang. Tetapi di dalam bahasa persuratan, bahasa pendidikan, apabila digunakan perkataan nafar, maksudnya bilangan antara 3 hingga 9. Kata Anas bin Malik pada suatu ketika, antara 3 hingga 9 orang. Biasanya kalau 3 hingga 9 ni kita ambil nombor tengah-tengah lah, ambil 6 lah. 6 orang datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dan mereka ni daripada Auckland. Auckland ni adalah satu kabilah ataupun nama tempat. Yang saya pun tak tahu dekat mana tempat Auckland ni. Dan kemungkinan besar dia daripada selatan Arab Saudi. Datang ke Madinah. Auckland sama ada di nama kabilah ataupun nama tempat. Daripada Auckland, qadimu ala Nabi SAW. Nak katanya bahawa orang daripada Auckland ni datang daripada tempat jauh, maka qadimu. Ni kena tahu. Dalam bahasa Arab, perkataan datang biasanya atau ataupun ja'u. Ja'a yaji'u, ata ya'ti ni bawa maksud datang. Tetapi biasanya perkataan atau ataupun ja'u ni datang dari tempat yang dekat. Macam contoh seorang tu ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ja'a ilan Nabi maksudnya adalah dia datang dari tempat yang dekat, yang senang untuk sampai pada Nabi. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So biasanya atau datang daripada perkataan yang daripada tempat yang dekat. Tetapi bila qadima, bila qadima maksudnya dia datang daripada satu tempat yang jauh, sebab qadima datang daripada qadam. Qadam ni kaki. So kita terpaksa berpenat lelah dan menggunakan kaki. So maksudnya memang bila kita terpaksa menggunakan kaki ni, sebab kalau kita datang tempat yang dekat ni, kaki kita pun tak adalah orang kata berpenat lelah menggunakan kaki kan, tak. Tapi kalau datang dari tempat yang jauh, maka qadimu, ke hadapan, pergi, datang berjumpa dengan Nabi SAW. Dia nak tunjukkan Auckland adalah tempat yang jauh daripada Madinah. Fa aslamu. Lalu mereka datang dan mereka memeluk Islam.
Okay. Dan biasanya kedatangan orang berjumpa dengan Nabi SAW dan memeluk Islam. Okay. Peristiwa-peristiwa ini berlaku selepas Nabi SAW memulakan gerak kerja untuk menyerang musuh-musuh Islam di luar kota Madinah. Okay, sebab apa? Sebab sebelum dia punya pemisah dia adalah peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Okay, pada tahun 5 Hijrah, Nabi SAW diserang oleh orang kafir Quraisy dan pakatan dia, Ghatfan dan seangkatan dengan dia. Lalu berlakulah peperangan Ahzab, peperangan Khandaq di mana Nabi menggali parit yang besar di sebelah utara kota Madinah. Okey, lalu Nabi SAW kata dalam peperangan tu, lan nughza ba'dal yaum. Kita tidak akan diperangi lagi selepas hari ini. Okey, maksudnya ini kali terakhir musuh datang serang kita. Lepas ni kita yang akan pergi serang musuh. Lalu bila mana Nabi SAW mula menggerakkan ketenteraan keluar kota Madinah, Nabi yang memulakan gerakan, maka orang nampak, wah, Islam dah kuat ni. Okey, Islam dah kuat. Okay, bila mana Islam dah kuat, maka ramailah orang yang nak masuk Islam. Terutama orang-orang yang dulunya terpaksa menyembunyikan. Diorang nak masuk Islam. Tapi dekat depan diorang ni ada Quraisy, ada orang kafir Mekah dan ada Nabi SAW di Madinah. Lalu menyebabkan, kalau pilih Nabi kan, orang Quraisy menang, habislah kami. Okay, kalau pilih orang Quraisy, tiba-tiba Nabi menang, diorang gembira lah sebab diorang nak bersama dengan Nabi SAW. Sebab Nabi SAW mengutamakan golongan-golongan yang lemah. Bukan mengutamakan, maksudnya tidak ada diskriminasi antara orang yang lemah. Bahkan Nabi SAW kata apa? وَهَلْ تُنْصَرُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. Adakah kamu rasa satu tamadun tu akan menang, satu negara tu akan membangun, melainkan dengan du'afaikum, melainkan dengan golongan-golongan yang lemah di kalangan mereka. Rakyat-rakyat marhain inilah yang membangunkan satu negara dan tamadun. Lalu golongan-golongan yang dulunya segan dan tak tahu nak sokong Nabi secara zahir ke tak. Tapi bila mana Nabi dah mulakan ketenteraan keluar, diorang dah nampak, wah, Islam dah kuat. Lalu mereka pun mula bertemu dengan Nabi SAW. Bermula daripada tahun 6 Hijrah, maka kita dapat dengar ada orang Nasrani Najran datang jumpa dengan Nabi SAW. Ada golongan daripada Ra'il dan Zakwan yang datang jumpa Nabi SAW. So mereka datang untuk apa? Untuk mengisytiharkan diri mereka sebagai seorang Muslim. Maka orang daripada Auckland pun datang dan fa'aslamu. Mereka masuk dalam Islam. Fajtawawul Madinah. Okey, oleh kerana kedudukan tempat mereka ni jauh daripada Madinah, menyebabkan mereka tak biasa dengan jauh. Fajtawawu daripada perkataan jauh. Jauh ni apa? Jauh ni adalah cuaca. Okay. Mereka tak biasa dengan cuaca Madinah. So bila Nabi SAW, Anas bin Malik sebut benda ni, maka kita kena ambil satu perhatian. Sebab apa? Tambah sekarang ni golongan yang nak pergi haji. Mungkinlah kita ada penerbangan terakhir musim haji adalah pada 4 Julai kan. Okay, so masih ada masa lagi. So orang yang nak masuk dekat Madinah Al-Munawwarah, dia kena bersedia untuk sesuatu yang nama dia jauh. Okay, kerana Nabi bagi tahu, Anas bin Malik bagi tahu bahawa di Madinah ada jauh yang bukan semua orang boleh tahan jauh ni. Okay, saya bagi tahu contoh, saya duduk kat Madinah 9 tahun. Time-time terutamanya tempoh pertukaran musim. Okay, yang biasanya pada bulan November ataupun pada bulan Mac. Okay, bulan November dan bulan Mac. Okay, bulan November dan bulan Mac ni pertukaran musim daripada panas ke sejuk, daripada sejuk ke panas. Mungkin musim tu orang panggil musim bunga ke, orang panggil musim luruh ke. Okay, spring dengan apa lagi satu Rabi' dengan apa? Saya pun tak ingat nama apa musim ni. So musim luruh dan musim bunga. So musim bunga dan musim luruh ni kita nampak bunga dia cantik, masya-Allah. Okay, kita nampak pokok-pokok hijau, kita nampak air dah mula memenuhi lembah-lembah. Okay, tetapi pada masa yang sama kita kena berhati-hati dengan jauh. Sebab apa? Sebab pada pertukaran musim ini kita tak boleh nak agak. Masa bila panas, masa bila sejuk. Musim sejuk kita tahu pagi sejuk, tengah hari paling-paling ada matahari pun tetap sejuk.
Musim panas lagilah kena expect panas daripada pagi sampai malam. Okay, tetapi pada pertukaran musim ni, susah. Okay, dan maka kerana susahnya jadilah orang Arab ni dia membiasakan diri dia dengan minum laban. Benda dipanggil laban, jual dekat kedai-kedai dia. Nama dia laban. Dulu laban putih je, masam je. Tapi sekarang laban dah ada perasa mangga, dah ada perasa strawberry, sedap lah. Okay. So Anas bin Malik ni menceritakan bahawa ni orang ni nafar daripada Auckland ni, dia datang tapi dia tak dapat nak tahan dengan cuaca Madinah. Okay, datang dalam keadaan cuaca yang tak menentu. Okay, menyebabkan kesan daripada Fajtaul Madinah ni jauh yang akan mendatangkan huma. Okay, dia akan buatkan kita jadi demam. Okay, faham? So, siapa masuk Madinah dan dia rasa dia demam, maka dia kena Nabi SAW bagi penyelesaian, bukan hanya cerita tentang jauh ni. Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'tu ibilas sadaqah. Lalu bila mana Nabi tengok mereka ni kena demam, tak selesa, tak sihat, maka Nabi perintahkan mereka untuk pergi pada ibilis sadaqah. Daripada unta-unta yang zakat. Okay. Zakat kan diberikan kepada kita, kalau bayar zakat kita beri pada kerajaan, dan kerajaan pada waktu itu adalah Nabi SAW. Okay, maka bayaran zakat semua diberi kepada Nabi SAW, dan zakat pada zaman dulu bukan hanya zakat emas dan perak. Sama macam kita hari ni, kita ada zakat tanaman, ada zakat haiwan. Okay, lalu antara benda yang diberi zakat adalah ibil, adalah unta. Okay. Dan unta yang diberikan zakat, kalau unta biasa dia adalah milik peribadi. Tetapi unta yang telah diberikan sebagai zakat, maka ia adalah untuk manfaat semua orang yang beriman. Okey, maka ini adalah contoh Nabi SAW memberikan zakat kepada al-mu'allafati qulubuhum. Okey, kenapa disebut ibilis sadaqah? Kenapa Anas tak kata ibil je? Ayat tu ibil, pergilah pada unta. Nabi suruh mereka pergi pada unta. Tapi disebut ibilis sadaqah sebab apa? Kerana mereka ni baru masuk Islam dan nak bagi tahu walaupun baru masuk Islam maka mereka layak untuk dapat zakat. Okay, sebab tu antara asnaf zakat adalah wal mu'allafati qulubuhum. Orang yang hati dia telah ditaklif, telah diikat, telah dijinakkan dengan Islam. Lalu dia masuk dalam Islam, walaupun sehari, walaupun sekejap, maka layak untuk dapat zakat. Ke kawasan ibil. Okay, kawasan ternakan unta. Okay. Lalu apa yang Nabi SAW suruh mereka buat? Fayashrabu min abwaliha wa albaniha. Maka mereka minum. Nabi SAW perintahkan untuk mereka minum daripada apa? Daripada abwaliha. Apa dia abwal? Daripada perkataan baul. Baul adalah air kencing. Akramakumullah. Okay, baul adalah air kencing. Okay, lalu kita pun kata, air kencing unta, boleh ke minum air kencing ni? Okay. Dan yang kedua je, Nabi SAW suruh mereka minum daripada albaniha. Alban daripada laban. Laban adalah susu. Okay, susu unta. Okay, laban adalah susu. Dia macam ni, dalam bahasa Arab, kalau sebut laban dia, maksudnya adalah susu. Tetapi kalau dalam istilah pendidikan, laban adalah susu masam. Susu masam ataupun susu yang dah nak dijadikan cheese, nak jadi keju. Okay, kalau nak susu yang manis, maka disebut sebagai halib. Okay, halib adalah susu manis. Okay, so kalau kita masuk kedai, kita belajar dekat Malaysia, susu adalah laban. Tapi kalau masuk kedai dekat Arab, pergi umrah ke, pergi haji ke, jangan minta laban. Minta laban, dia bagi susu masam. Okay. Minta laban, dia bagi susu masam. So kalau nak susu manis, minta halib. Okay. Halib adalah susu manis. Okay. Lalu Nabi SAW perintahkan untuk mereka minum daripada kencingnya dan daripada susunya. Maka para ahli ilmu, para fuqaha, bila dia tengok pada perintah Nabi SAW, Nabi suruh minum daripada air kencing. Okay. Lalu timbul persoalan. Nabi beri minum pada air kencing. Bukankah air kencing ni satu benda yang kotor? Okay. Satu benda yang
yang sebahagian orang dia kata air kencing adalah najis. Okay. So Nabi SAW benarkan. Okay. Maka di sini ada dua pandangan. Okay. Ada dua pandangan. Yang pertama adalah pandangan orang yang kata air kencing adalah najis. Okay. Air kencing najis. Okay. Bila dia kata najis, maka dia kata perintah Nabi ini adalah khusus. Okay. Khusus untuk orang daripada Auckland. Okay. Khusus untuk orang daripada Auckland. So kerana air kencing ni manusia ke binatang ke, maka dia adalah najis. Okay. Tapi Nabi suruh juga. Sebab apa? Sebab ada penyakit khusus yang datang. Maka perintah Nabi ini adalah khusus untuk orang-orang daripada Auckland. Yang lain tak boleh. Sebab apa? Najis. Okay. Hanya untuk orang-orang daripada Auckland. Okay. Ada sebahagian lagi pula kata, ini menandakan bahawa air kencing bukan najis. Okay. Kencing bukan najis. Okay. Tapi kalau air kencing, bukan. Silap. Najis. Tapi kalau air kencing bukan najis, kenapa kita kalau kena air kencing, kita kena bersihkan dulu, baru kita boleh bawa pergi solat. So itu menunjukkan bahawa air kencing itu satu benda yang najis. Okay. Lalu apabila dikaji dan diperhatikan, okay, bahawa akhirnya mereka ni, yang golongan yang kata air kencing bukan najis ni, maka mereka kata, okay, kenapa Nabi SAW benarkan minum air kencing unta ini? Kerana unta adalah binatang yang hanya makan benda-benda yang suci. Okay, benda-benda yang, ataupun kita kata binatang yang bersih. Binatang yang bersih. Okay. So binatang yang bersih adalah binatang yang tidak makan benda-benda kotor. Okay. Macam contoh lembu. Lembu makan apa? Lembu makan rumput. Rumput adalah benda yang bersih. Kambing makan rumput. Rumput adalah benda yang bersih. Kalau minum air pun, minum air daripada lopak-lopak air daripada air hujan, benda yang bersih. So binatang yang bersih mempunyai perut yang bersih dan menghasilkan perkumuhan yang bersih. Okay, maka kerana itu mereka kata, okay, so binatang-binatang yang boleh dimakan. Okay. So kerana perut dia ataupun daging dia tu bersih, boleh dimakan, maka bahan-bahan kumuh dia pun adalah benda yang bersih. Okay. So macam lembu, kambing, okay, maka air kencing dia ataupun maaf saya guna tak jumpa perkataan, tahi dia adalah benda yang bersih. Okay. So bila dia kata benda yang bersih, maka tidak ada masalah untuk kita kena pada badan kita ke, ataupun untuk kita makan ke, maka ia tidak ada masalah. Okay. Cuma kadang-kadang manusia ni, kita tak adalah nak makan benda yang kita namakan air kencing. Okay, sebab apa? Sebab nanti kita cerita. Kita habiskan ni dulu. Okay, so ada dua pandangan. Okay, so ada dua pandangan. Pandangan pertama yang kata air kencing ni najis, maka dia kata perintah Nabi ni adalah untuk orang Auckland sahaja. Pandangan yang kedua kata air kencing ni tidak najis. Sebab apa? Sebab Nabi suruh minum. Takkan Nabi suruh minum daripada benda yang najis. Okay. Tapi mereka mencari sebab. Kenapa Nabi suruh minum daripada air kencing? Apa yang menyebabkan dia tak najis? Okay, apa yang menyebabkan air kencing manusia ni najis? Okay, kerana binatang-binatang hanya makan benda-benda yang bersih. Okay. So kalau binatang tu makan benda kotor, maka kita tak boleh nak gunakan ambil manfaat daripada najis. Contoh macam lembu. Okay, lembu yang asal dia makan rumput. Tapi kemudiannya kita tengok bahawa kawasan rumput tu juga adalah tapak pembuangan sampah. Tapak pembuangan sampah, sisa-sisa makanan apa semua. Okay. Lalu walaupun kita tak nampak lembu tu makan, tapi kita kata sampah ni dah kucar dah ni, sampah ni dah berterabur dah ni, mesti lembu atau kambing ni makan. Okay. So pada waktu tu binatang-binatang tu bukan lagi binatang yang bersih. Okay, maka kita tidak boleh ambil manfaat daripada najisnya. Okay. Adapun binatang-binatang yang boleh dimakan daging dia, okay, dan boleh diminum susunya, maka pada asalnya ia dia punya bahan kumuh dia bukanlah bahan kumuh yang bernajis. So pandangan ni adalah dua pandangan yang kuat.
Okay, maka bila kita kata dua pandangan yang kuat, khilaf yang muktabar, maka janganlah kita saling menyalahkan. Apa kata tak najis, apa kata najis. Kerana kedua-duanya menggunakan dalil yang sama, hujah yang sama. Daripada ayat Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW. Okay. Okay. Walau bagaimanapun Nabi SAW dalam hadis ni menceritakan bahawa orang yang kena humal Madinah, maka ubat yang terbaik bagi dia adalah untuk air kencing yang dicampurkan dengan susu. Boleh try. Kalau siapa pergi kat Madinah, dia boleh pergi dekat kawasan Haraj, dekat kawasan belakang Qiblatain. Okay, belakang Qiblatain ataupun jalan nak pergi ke Baydha. Siapa yang pergi ke Baydha, maka dia boleh pergi ke Haraj Unta. Dia panggil Haraj Unta, ladang unta. Maka bolehlah try untuk tapi jangan saja-saja. Okey, yang ni pun kita kena tahu. Okay, yang ni pun kita kena tahu bahawa benda yang Nabi SAW sebut ni, okay, walaupun dia boleh, katalah orang yang berpendapat bahawa air kencing ni tak najis. Okey. Walaupun boleh, tapi dia kena tahu Nabi suruh minum air kencing dengan susu ni ketika mana? Ketika kena humal Madinah. Okey, ketika ada demam baru pergi minum. Okey. Ada orang, okey, dia kata, Nabi benarkan minum. Dia pun pergilah minum. Okey, pergi minum susu campur air kencing, tiba-tiba dia sakit. Dan ramai orang macam tu. Okay, sebab susu unta ni dia lain sikit. Bila kita minum kadang-kadang dia memang flush. Dia memang bersihkan betul-betul kita punya perut. So ada orang dia tak tahan. So dia kata Nabi SAW benarkan, tapi kenapa jadi sakit pula apa semua ni. Okay, kerana Nabi benarkan ataupun Nabi suruh minum dalam keadaan tertentu. Okay, orang yang sihat tak payahlah minum. Okay, orang yang sihat bukan tak payah minum. Dia tengok benda tu. Benda tu okey ke tak okey pada dia. Bagi mudarat ke tak bagi mudarat pada dia. So kalau tak bagi mudarat, maka minumlah, tak ada masalah. Tapi kalau benda tu bagi mudarat pada dia, maka tak payahlah. Okay? Kerana Nabi SAW suruh untuk orang berubat. Sama macam orang berbekam contohnya. Okay, orang berbekam. Nabi SAW berbekam ketika sakit. Ketika Nabi pening kepala, ketika ada sakit datang pada Nabi SAW. So Nabi berbekam. Sebab tu hatta ada riwayat yang mengatakan Nabi berbekam walaupun dalam bulan Ramadan. Okay, dalam bulan Ramadan. Sedangkan Nabi SAW bagi tahu aftaral hajimu wal mahjum. Orang yang berhijamah, orang yang melakukan bekam ni pada bulan puasa, pada ketika mana dia puasa, maka terbatallah puasa al-hajim yang buat bekam tu, wal mahjum yang dibekamkan pun terbatal puasa dia. Tapi kenapa Nabi SAW sampai bulan puasa pun Nabi berbekam juga. Sampai wa'atal hajjam dinara. Dan Nabi bagi pada tukang hijamah tu 1 dinar. Bukannya sikit, 1 dinar. Satu nilai yang besar. Okay, so Nabi bagi sebab apa? Sebab dia merawat penyakit. Okay, so bagi orang yang sihat, dia nak berbekam, dia tengok dulu keadaan. So keadaan dia okey ke tak okey untuk dia bekam. Ada mudarat ke tak ada mudarat untuk dia bekam. Kalau tak ada mudarat, bekamlah, tak ada masalah. Kalau ada mudarat, stop kejap. Okay, jangan saja-saja buat bekam. Okay, tapi bagi orang yang ada sakit kepala, migraine, pusing, apa benda semua, maka berbekamlah. Sebab Nabi SAW galakkan berbekam untuk orang yang ada masalah. Okay, sama macam minum abwaliha wa albaniha. So nak minum ni, maka kalau sakit, minum. Tapi kalau tak sakit, tengok ada manfaat ke, ada mudarat ke, buat pertimbangan yang sewajarnya. Okay. So apabila mereka dah minum daripada susu dan air kencing, fafa'alu faqatalu ra'iyaha wastaquha. Okay. Lalu lepas minum daripada kencing dengan susu unta ni, maka mereka qatalu ra'iyaha. Okay. Mereka bunuh penjaga unta-unta ni dan kemudian bawa lari unta-unta ni. Okay. Kenapa mereka bawa lari unta ni? Mungkin ada sebab-sebab tertentu. Antaranya mungkin tengok unta ni ajaib contohnya. Nabi SAW bagi minum daripada baul, daripada kencing dengan susu dia, tiba-tiba boleh jadi sihat. So boleh buat bisnes ni. Kan orang zaman sekarang kan bila dengar macam tu je buat bisnes kan. Okay. So dia orang pun mungkin nak buat bisnes. Ataupun yang lebih jelas lagi, mungkin kerana unta-unta ni nilai dia mahal. Unta-unta pada zaman dahulu
dianggap macam kereta-kereta macam BMW, macam Merc. Okay. So nilai dia nilai yang cukup tinggi. Sampai kan Nabi SAW bagi perumpamaan kepada nilai yang besar dengan unta. Macam contoh Nabi SAW kata, raka'atayil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Ataupun bukan. Nabi SAW sebut dalam hadis baginda tentang orang yang la an yahdillahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Ya, Nabi SAW kata kalau Allah Ta'ala memberi hidayah melalui kamu, maksudnya Allah Ta'ala menjadikan seorang manusia tu dapat hidayah beriman pada Allah Ta'ala melalui diri kita, maka itu lebih baik daripada humurun ni'am, daripada unta yang berwarna merah. So bagi perumpamaan bagaikan unta, yang nak kata nilai unta tu tinggi, tambah lagi kalau unta yang jarang-jarang color dia macam warna merah. Hatta Nabi SAW pun bagi tahu, annasu kaibilim mi'ah, manusia ni bagaikan unta, 100 ekor unta, la takadu tajid fiha rahilah. So tapi nak cari unta yang betul-betul unta yang boleh bawa orang apa semua susah. So nak kata dia unta ni satu perumpamaan yang nak tunjukkan nilai dia yang cukup tinggi. Okay. So kerana nilai dia yang cukup tinggi, maka orang daripada Auckland ni pun mungkin dia terpedaya dengan hasutan syaitan ke apa ke, maka dia pun bunuh orang yang penjaga unta ni, orang yang jaga ladang unta ni, dan kemudian bawa lari unta tu, wastaquha. Okay, bawa lari unta tu. Lalu Nabi SAW nampak ini adalah perbuatan ghadar, khianat. Okay, baru masuk Islam, lalu kita layan dia sebagai seorang Muslim, tapi tiba-tiba apa dia buat? Dia pergi bunuh orang dan dia pergi rompak pula orang tu. Okay, rompak dan bunuh orang. Faba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi talabihim qafatan. Lalu Nabi SAW hantar sekumpulan orang untuk jejak mereka ni. Cari balik mereka ni. So mereka ni tak boleh jalan jauh. Sebab apa? Lambat ataupun jalan jauh tu ya. Tapi perjalanan yang lambat. Sebab apa? Tengah bawa unta-unta. So Nabi hantar orang untuk kejar ada orang. Fa'utiya bihim. Lalu tentera yang Nabi SAW hantar ni berhasil untuk mendapatkan mereka. Lalu Nabi SAW bila dapat mereka ni, apa yang Nabi buat pada mereka? Faqatta'a aydiyahum wa arjulahum. Lalu Nabi potong tangan mereka, Nabi potong kaki mereka. Okay, dekat dalam riwayat ni dia tak cerita potong tangan kanan ke kaki kiri ke tak. Tapi yang dicerita adalah Nabi potong semua tangan dan kaki mereka. Okay, maksudnya semua tangan dan kaki mereka telah dipotong. Wasamala a'yunahum. Empat dipotong. Dua tangan dan dua kaki dipotong. Wasamala a'yunahum, dan biji mata mereka dicongkil keluar. Dia bukan dibutakan je, tapi biji mata mereka tu dicongkil keluar. Walam yahsimuhum, tapi Nabi tak bunuh mereka. Wa tarakahum hatta matu. So boleh bayangkan macam mana keadaan orang yang dipotong tangan dengan kaki mereka dan dicongkil biji mata mereka. Walam yahsimuhum. Sebab ini hukuman bagi orang yang melakukan ghadar, khianat ni, dia bukan perkara biasa. Ya, ghadar, pengkhianatan dalam Islam ni adalah satu benda yang sangat besar. Sebab tu orang yang khianat, kalau dalam perang maka dia dibunuh. Tak ada bicara kena bunuh. Okay? Tapi kalau peristiwa macam ni, tak ada peperangan, tapi tiba-tiba mereka melakukan khianat dengan rompak harta orang Islam sendiri, dengan bunuh orang Islam sendiri, maka Nabi SAW buat hukuman supaya potong semua tangan dan kaki mereka, congkil biji mata, tapi dibiarkan hidup. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW. Ya, di mana Allah Taala menceritakan jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Ya, balasan bagi orang yang muharabah. Ya, ada hadul hirabah. Okay. So nak bagi tahu bahawa benda yang Nabi SAW ni buat betul lah. Sebab apa? Sebab mereka ni bunuh orang. Sepatutnya mereka ni dibunuh terus. Okay. Ataupun yusallabu, kalau nak biarkan, maka biarkan dalam keadaan disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Kalau nak potong tangan sebelah, kaki sebelah. Jangan potong semua. Ya, au yunfau minal ard. Kalau tak nak pun, paling-paling masukkan mereka dalam penjara. Maka ini adalah sebab turunnya ayat ke-33 daripada surah Al-Ma'idah, iaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan orang daripada Auckland.
okey, daripada uql. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dan ia disahihkan oleh Albani dan Syuaib Al-Arnaud rahimahumullahu jami'an. Okey. Itu sebab turun yang pertama. Okey. Di sana ada sebab turun yang kedua. Terdapat satu riwayat lain berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini. Ada satu riwayat lain. Okey. Dan riwayat ni pula, kita bawa kemudian sebab apa? Sebab riwayat ni dia menceritakan tentang dua ayat. Tadi kita sebut tentang ayat Al-Maidah 33. Okey. Adapun riwayat yang kedua ni, maka dia masukkan sekali surah Al-Maidah ayat 34. Okey. Apa yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 34? Okey, Allah Subhanahu Wa Taala kata, ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Okey. Apa maksud ayat ni? إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. Ayat 34 daripada surah Al-Maidah. Okey. Tadi Allah Ta'ala cerita tentang hudud, satu hukuman hudud kepada orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Okey. Satu orang yang bila dia melakukan kerosakan, yang ni Nabi SAW tahu dan Nabi SAW kejar sampai dapat orang yang buat kerosakan ni. Tapi berapa ramai manusia yang terlepas? Okay, dia merompak, kan sekarang ni yang famous kisah money heist, apa benda dah. Saya pun nak sebut pun tak tahu. Okay, sampai orang berbangga pula dapat merompak dan kemudian tak dapat ditangkap. Dia jadi cerita dan orang angkat dia jadi hero, jadi legend. Okay. Sedangkan benda yang dia buat tu salah. Okay. Ada orang yang melakukan kerosakan 10 tahun lepas dia menjual dadah. Tapi kemudian dia dah insaf dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Dulu dia sentiasa buat harassment pada orang, tidak pada orang. Okay. Dia menghilangkan kehormatan orang. Macam itulah. Okay. Lalu menyebabkan berlaku kerosakan. Tambah lagi kalau tiba-tiba kesan dia ada orang yang mengandung anak luar nikah. Lalu masalah yang besar berlaku dalam masyarakat. Okay, tapi kemudiannya dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai manusia yang melakukan kerosakan dan kejahatan tapi kemudiannya mereka bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni bila 10 tahun 10 tahun lepas dia buat kerosakan di atas muka bumi ni. Okey, kemudian dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan lepas 10 tahun baru orang dapat tahu bahawa dia ni melakukan kerosakan. Okey, macam contohlah kes bunuh ke apa kan. Kes bunuh kan dulu tak ada DNA ni. DNA ni bukan satu teknologi yang diguna pakai secara menyeluruh. So orang tak tahu siapa bunuh siapa. Tapi lepas ada teknologi DNA, maka kes-kes lama dibuka semula. So bila dibuka semula, lepas tu, okey, ini dia punya jahat dia. Tapi bila kita tengok orang jahat tu, dia dah jadi orang yang rajin beribadah pada Allah Ta'ala. Lepas tu dia pula rajin untuk bantu orang lain. Okay, so kita kata macam mana? Nak hukum ke tak nak hukum mereka ni? Okay, so Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Okay, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Orang yang melakukan kesalahan, sama ada kesalahan tu kesalahan peribadi, kesalahan peribadi macam dia berzina contohnya. Peribadi. Okey, apa lagi yang dia buat kesalahan peribadi? Banyaklah benda yang berkaitan dengan diri sendiri ataupun kesalahan dengan orang lain, merompak, mencuri, apa lagi, memukul orang, membunuh orang. Okey. So itu kesalahan yang melibatkan orang lain, bukan melibatkan diri sendiri je. Bagi orang-orang yang melakukan kesalahan ni apabila mereka dah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita senyapkan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut illal ladzina tabu? Okey. Kita gambarkan satu situasi. Satu situasi kita ada kawan. Dan kita tahu kawan kita ni adalah seorang pencuri. Rajin mencuri. Dan kita bila tahu kawan kita mencuri ni, apa yang patut kita buat? Apa yang patut kita buat? Kita nak report polis ke? Kita nak buat apa ke? Okay.
So Allah Subhanahu Wa Taala bila datangkan ayat ni, illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, melainkan orang-orang yang bertaubat sebelum ditangkap. Qabli an taqdiru alaihim, sebelum dia ditangkap dan dia sempat bertaubat. Okay, maksudnya ayat sebelum dia menceritakan tentang hukuman. Okay, kita kena hukum orang yang melakukan kerosakan kecuali orang-orang yang sempat bertaubat. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut kecuali orang-orang yang sempat bertaubat, maka kita tahu tanggungjawab kita bila kita tengok orang yang kita kenal, yang kita tahu sedang melakukan kerosakan di atas muka bumi adalah untuk kita nasihat. Jangan first kita dah report pada polis dulu. Okay, report pada polis, okay, kemungkinan ada mudarat lain pula yang datang. So kita nasihat dulu. Nasihat sampai dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia dapat bertaubat, maka itu anugerah yang besar untuk kita dan untuk masyarakat Islam keseluruhannya. Kerana orang selamat daripada kekejaman dia, daripada dia punya kerosakan yang dia lakukan. Okay, so tugas kita adalah nasihat. Dan itu yang Nabi SAW buat. Okay, bila mana datang orang kat Nabi SAW mengaku, wahai Nabi SAW, aku berzina. Wahai Muhammad, aku berzina. Aku melakukan kesalahan ini. Banyak orang yang dia mengaku berzina lah. Okay. So dia mengaku pada Nabi SAW dan dia minta Nabi hukum dia. Okay. So tapi Nabi SAW tahu yang Allah Ta'ala nak daripada manusia ni bukan semata-mata hukuman. Tapi Allah Ta'ala nak dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kalau kena hukuman pun, kalau dia tak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa fungsinya? So nak dia bertaubat pada Allah Ta'ala, lepas dia bertaubat tu kalau nak kena hukum tu cerita lain lah. Okay, tapi nak bertaubat dulu pada Allah Ta'ala. Sebab tu bila datang orang mengaku pada Nabi, Nabi kata balik dulu. Okay. Balik fikir dulu. Okay, ada orang yang dah memang ada bukti. Okay, kalau orang yang tak ada bukti, Nabi kata balik pergi fikir dulu. Okay. Bagi orang yang dah ada bukti, ada perempuan dah mengandung, tak ada suami, datang jumpa Nabi, wahai Rasulullah, zina. Datang daripada mana lagi anak tu? Zina. So Nabi SAW kata ni kalau buat hukuman kalau lahir, siapa yang nak jaga anak ni? Okay, so Nabi SAW kata okay, jangan hudud lagi, pergi bertaubat dulu, jaga anak kamu biar dia lahir dulu. So anak bila dah lahir, maka Nabi SAW kata siapa nak menyusukan dia nanti? So Nabi kata balik dulu, pergi menyusukan anak kamu. So dengan harapan dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebab tu bila kita nampak orang buat jahat, buat salah, maka tugas kita yang pertama, prioritinya adalah memberi nasihat. Beri nasihat sampailah dia insaf dan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tak dengar, dia ketegak juga, dia musir. Okey, dekat musir ni bila dia dah tak boleh nak terima nasihat, masih degil lagi, maka dekat sinilah baru kita melibatkan kerajaan. Baru kita report. Kalau dia bergelumang dengan dadah, maka kita report pada agensi anti dadah kebangsaan. Kalau dia jenis perompak, pencuri semua ataupun buat jenayah-jenayah yang lain, maka reportlah pada polis. Kalau dia kaki buat rasuah, maka reportlah pada SPRM. Okay. So tapi step pertama adalah untuk kita memberi nasihat. Okay. Syaratnya adalah min qabli an taqdiru alaihim. Sebelum kamu dapat tangkap dia. Okay. Maka kalau kamu dapat tangkap dia selepas dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia terselamat daripada hukuman. Apa cerita dia dekat sini? An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini, ayat Al-Maidah sampai ayat daripada 33 sampai ayat 34. Okey, ayat 33 sampai ayat 34 untuk menceritakan tentang nazalat hazihil ayah, kata Ibnu Abbas, fil musyrikin. Ayat-ayat ini diturunkan kepada orang-orang musyrikin. Okey. Musyrikin maksudnya orang-orang di Makkah Al-Mukarramah, yang musyrik. Faman taba minhum qabla an yuqdara alaih lam yamna'hu dhalika an yuqamu fihi al-hadd alladhi asabah. Okey, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ayat ini membuktikan bahawa faman taba minhum qabla an yuqdara alaih. Okey, ayat 33
menceritakan bahawa walaupun orang musyrikin ni dah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang musyrik ni asal Nabi berdakwah dekat Makkah. Okay, lalu kemudian orang Makkah tak terima Nabi SAW, Nabi berhijrah ke Madinah. Lalu bila mana Islam dah kuat, maka ramai orang-orang yang musyrik, yang dulu dalam agama jahiliah, menyembah berhala, masuk Islam. Okay. Bila masuk Islam, rupanya kalau tengok kes dia, dia ada kes daripada Juvana. Okay, dia ada kes misdemeanor, kan? Okay, macam kes jenayah kecil. Kemudian dia ada jenayah larceny, jenayah besar. Okay. So, dalam rekod dia ada bermacam-macam jenis jenayah ada dibuat. Okay. Tapi masalahnya, orang ini adalah orang yang dah bertaubat, dah masuk dalam Islam. Lalu kata Ibnu Abbas, okay, ayat 33 menceritakan bahawa orang musyrik ni, walaupun dia dah bertaubat pada Allah Ta'ala, dia tetap kena hukuman hudud. Okay, ayyuqamu fihi al-haddul ladhi asabah. Dia akan kena hukuman hudud berdasarkan apa yang dia telah buat. Okay. Okay, so kita ada dua keadaan. Okay, dua situasi, dua riwayat. Riwayat yang pertama, Anas bin Malik kata hadis ni turun kepada satu kumpulan manusia yang khianat Nabi SAW, mengaku masuk Islam tapi kemudiannya bunuh penjaga unta Nabi SAW dan bawa lari unta-unta zakat. Dan Ibnu Abbas pula kata, ayat ni turun pada siapa? Pada orang-orang musyrikin. Yang mana ramai orang musyrikin yang masuk Islam. Tetapi kemudiannya bila tengok rupanya mereka ni adalah kaki buat jenayah dulu. Dan antara jenayah dia adalah jenayah pada orang Islam. Okey. Lalu kata Ibnu Abbas, ayat 33 membuktikan bahawa mereka ni tetap kena hudud. Okey, mereka ni tetap kena hukum walaupun mereka telah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. So dia ada dua pertentangan. Pertentangan satu tunduk Allah Ta'ala kata illal ladzina tabu. Allah Ta'ala kata orang yang dah bertaubat pada Allah Ta'ala, maka dia kan. Tapi riwayat Ibnu Abbas kata orang yang dah bertaubat, orang musyrikin walaupun dah bertaubat tetap kena hukum. Okey, maka kalau kita buat pertimbangan, kita buat perkiraan, maka riwayat Ibnu Abbas ni adalah riwayat yang kita terpaksa tolak. Walaupun dia sahih dihasankan oleh Al-Albani dan Syuaib Al-Arnaud, tapi kita terpaksa tolak riwayat ini. Kenapa kita tolak riwayat ini? Okay, bukankah riwayat ni hadis yang sahih, yang boleh diterima pakai? Tapi kenapa kita tolak? Kerana satu, ia bertentangan dengan ayat Al-Quran. So, hadis yang datang daripada Nabi SAW, biasanya hadis Nabi tak ni. Tapi ini penceritaan daripada Ibnu Abbas. So Ibnu Abbas kalau dia bagi satu pandangan tentang ayat, okay, walaupun pandangan Ibnu Abbas ni adalah pandangan yang sahih, yang kuat, okay, tetapi apabila dia bertentangan dengan sarih Al-Quran, dengan ayat Al-Quran yang jelas, okay, maka kita terpaksa tolak riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Kena berfikiran kritis juga. Okay, jangan kerana Ibnu Abbas power ni, ya habrul ummah, orang yang Nabi SAW doa pada dia, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, takkan dia nak buat salah. Kan? So kita ada pertimbangan juga. Okay, so pertimbangan kita mengatakan bahawa kalam Ibnu Abbas ni dia tidak bertepatan dengan ayat Al-Quran, maka kita tolak. Dan satu lagi adalah kerana ada hadis-hadis Nabi yang lebih sahih, di mana Nabi SAW kata al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghilangkan dosa-dosa yang terdahulu. So orang kafir yang masuk Islam, maka dosa-dosa dia lepas semua Allah Ta'ala dah hapuskan. So macam mana dosa-dosa yang dihapuskan, tiba-tiba kita hukum dia pula. Okay. Kita hukum pula orang-orang yang telah diampunkan dosa. Nabi sebut at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang dah bertaubat daripada dosa dia, dan taubat ini maksudkan adalah taubat nasuha, maka kaman la dzambalah, bagaikan orang yang tidak ada dosa pada dia. Okey, nampak? Taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Tapi tiba-tiba Ibn Abbas kata kat sini bahawa orang musyrik dah bertaubat pun kena hukum hudud juga. So kita tak boleh nak terima pandangan ini kerana ia bertentangan dengan ayat Al-Quran illal ladzina tabu. Allah Ta'ala kata orang yang dah bertaubat, lepaskan mereka, jangan hukum mereka lagi. Okey.
usi hukuman ni adalah bagi orang yang tak nak bertaubat pada Allah Ta'ala. Dia nak bagi satu pengajaran dan pendidikan kepada mereka. Okay, dan yang keduanya, orang yang dah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dosa ni hilang. Dan dosa hilang, macam mana kita nak hukum orang yang Allah Ta'ala dah ampunkan dosa? Sebab macam contohlah kisah yang Nabi Adam AS. Ya, ramai orang yang beranggapan bahawa Nabi Adam AS dihantar ke bumi kerana hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak, Nabi Adam dihantar ke bumi bukan kerana hukuman daripada Allah Ta'ala. Nabi Adam buat kesalahan, ya. Nabi Adam makan daripada pokok yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wala taqraba hazihi syajarah. Jangan kamu dekat dengan pokok ni, wahai Adam. Nabi Adam bukan dekat je, Nabi Adam makan lagi daripada pokok ni. Nabi Adam buat kesalahan, tetapi Allah Ta'ala juga sebut, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah Ta'ala bagi tahu Allah Ta'ala telah menerima daripada Adam ayat-ayat taubat. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf. Ya, Nabi Adam sebut pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So takkan Allah Ta'ala dah ampunkan? Allah Ta'ala kata fataba alaih. Allah Ta'ala ampunkan Adam alaihissalam. Takkan lepas Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala hukum lagi? So itu tak menepati keadilan. Tidak menepati keadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala dah ampunkan dosa-dosa dia. Okay, maka kenapa Adam dihantar ke bumi? Kerana Adam dah bersedia. Adam dah tahu. Okay, Adam dia duduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tak buat kesalahan lagi. So dan makhluk pertama yang buat kesalahan pada Allah Taala dalam syurga adalah iblis. Dia tak nak sujud pada Adam. Dan dia pula bila Allah Ta'ala hukum dia keluar daripada syurga, dia kata, oh ya Allah, aku akan tarik semua anak-anak Adam. Dia bukan nak minta ampun pada Allah Ta'ala, bukan nak mengaku kesalahan dia, tapi dia lagi galak untuk masukkan orang dalam neraka. Tapi Adam AS bila buat salah, dia sedar kesalahan. Allah Ta'ala melihat, dia tahu, Allah Ta'ala tahu, lalu dia mengaku kesalahan dia dan minta ampun pada Allah Ta'ala. So pada waktu tu Allah Ta'ala tahu bahawa Adam dah bersedia untuk jadi khalifah. Maka kerana itu Allah Ta'ala hantar Adam ke bumi, bukan kerana hukuman. Okay? Bagaimana dan orang yang dah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh dikenakan hukuman. Sama macam tu. Kenapa kita tolak riwayat yang kedua ni dan kita pakai riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an? Kerana riwayat Ibnu Abbas ni tidak bertepatan dengan ayat Al-Quran, ayat surah Al-Ma'idah ayat 34 dan juga tidak bertepatan dengan hadis-hadis yang lebih sahih daripada hadis ini. Okay. Walaupun riwayat Ibnu Abbas ni adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dan ia dihukumkan hasan oleh Al-Albani dan Shu'aib rahimahumullahu jami'a. Okay. So ini adalah sebab turunnya ayat ke-33 Haddul Hirabah. Okay. So, kita sebelum ni dengar hudud potong tangan, ya, hudud mencuri, hudud berzina. Okay, tapi hari ini kita dengar tentang hudud al-hirabah. Okay, orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, maka Allah namakan mereka ni orang yang mengisytiharkan peperangan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hukuman dia adalah hukuman yang amat dahsyat. Kerosakan yang kita lakukan kadang-kadang sebab apa para ulama dia cukup berhati-hati. Okay, kenapa kita tanyalah benda yang kita selalu buat? Muzaharat. Tahu tak muzaharat? Muzaharat ni apa? Okey. Muzaharat ni adalah Allahu Akbar. Muzaharat yang keluar dekat jalan raya beramai-ramai tu dia panggil apa? Tunjuk perasaan. Okey, bukan tunjuk perasaan dia yang reformasi tak reformasi ke. Yang penting dia tunjuk perasaan. Okey, tunjuk perasaan. Okey, ataupun dalam bahasa Arab dia dipanggil muzaharat. Muzaharat ni kita menzahirkan benda yang tersembunyi dalam hati kita. Okay, itu muzaharat. Muzaharat. Kenapa para ulama kebanyakannya mengatakan bahawa muzaharat ini tidak dibenarkan ataupun tidak menepati syariat? Okay. Apa? Kerana muzaharat ni sebenarnya dia ikut kita nak luah perasaan. Luah perasaan ni tak ada masalah. Siapa takkan orang yang sedih dia nak bercerita kita kata, oh tak boleh luah perasaan. Tunjuk perasaan tak boleh. Simpan dalam hati kita.
Okay? Kadang kita marah dengan orang, kita nak tunjuk bahawa kita marah ke orang, kita pun marah lah, kita zahirkan perasaan marah kita. So itu muzaharat. Okay? Cuma keadaannya berbeza. Orang perseorangan tunjukkan dia punya emosi dia, keluarkan perasaan dia. Dengan orang beramai-ramai, keluarkan perasaan, tunjuk perasaan beramai-ramai. Okay? Kerana tunjuk perasaan beramai-ramai ni, kita tak boleh nak kontrol. Okay? Kita tak boleh nak contain benda tu. Okay? Tak boleh nak kontrol. Okay? Maka kerana tu ramai di kalangan para ulama, mereka tak bagi tunjuk perasaan ni. Okay? Sebab bila kita benarkan tunjuk perasaan sekali, maka orang bila ada tak puas hati je, keluar lagi. Tak puas hati keluar lagi. So apa yang akan jadi? Kerja tertangguh. Okay, orang punya urusan harian pun tergendala kejap sebab tunjuk perasaan ni dia akan masuk dekat kawasan jalan raya, dia akan tutup laluan-laluan ke kedai-kedai. So dia akan bawa masalah yang besar. Sebab tu ada sebahagian kata muzaharat ni tak boleh. Dalam Islam dia bukan sesuatu yang dibawa oleh orang Islam. Okay, so antara sebab kalau orang yang berpandangan seperti itu, maka dia kata orang yang tunjuk perasaan ni boleh ditangkap sebab apa dia sedang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Okay. Ataupun, contoh, sebab kita kadang-kadang bila kita nampak kerosakan ni, kita nampak benda-benda yang zahir je. Kita tak nampak benda yang macam contoh, penghasut, contoh, orang yang jadi batu api. Okay, batu api ni banyak dalam masyarakat ni. Dan orang yang jadi batu api ni, dia patut dikuarantin, dipenjarakan dalam rumah, tak boleh keluar daripada rumah. Hukuman dia. Sebab apa? Sebab kerosakan yang dia buat ni menyebabkan orang ni bergaduh dengan orang ni. Orang yang baik dulu, bersahabat dulu jadi gaduh. Disebabkan oleh batu api. Surat khabar sekarang, Allahu Akbar. Jangan ceritalah. Semuanya sebab nak lariskan jualan, nak menarik perhatian orang, sampai sanggup jadi batu api. Ubah ayat, ubah segala macam twist ada. So ini juga adalah antara bentuk kerosakan. Tapi sayangnya sebab kita ni kita berundang-undangkan dengan undang-undang barat dan kita berfahaman dengan kefahaman barat yang ada kebebasan, yang ada apa lagi? Kebebasan bersuara, kebebasan beragama, kebebasan semua jenis kebebasan ada. Okay, so menyebabkan kita punya penilaian dah tak ikut penilaian Islam. Okay. Dan kita kadang-kadang kita sedih tau bila kita tengok surat khabar yang cerita tentang batu api ni burukkan orang ni burukkan orang tu. Siapa yang tulis? Muslim. Oh, kita sangat sedih bila kita tengok benda seperti itu. Orang yang keluarkan kenyataan-kenyataan yang jenis batu api nak menyebabkan orang bergaduh dengan orang ni. Tok guru ni gaduh dengan tok guru ni, pemimpin ni gaduh dengan pemimpin ni. Sekali kita tengok siapa yang keluarkan kenyataan ni? Muslim. Betapa sedihnya kita. Kerana kita tahu hukuman untuk orang yang melakukan kerosakan. Walaupun itu kita kata kadang orang yang melakukan kerosakan ni dia tak perasan dan dia tak sedar dia sedang melakukan kerosakan. Sebab tu kita sentiasa berdoa pada Allah Ta'ala. Doa dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Supaya Allah Ta'ala zahirkan yang hak tu depan kita. Kebenaran tu depan kita supaya kita ikut kebenaran. Dan Allah Ta'ala zahirkan kebatilan tu depan kita supaya kita jauh daripada kebatilan. Sebab kadang-kadang bila kita buat keputusan kita tak tahu keputusan kita ni sesuai tak dengan agama. Kita kadang-kadang kita nak buat benda, satu tindakan yang kita nak buat, kalau dalam bab makan dan minum, kita pandai pula rujuk pada JAKIM, pandai pula rujuk pada mufti. Tapi dalam benda-benda lain yang kita nak meluahkan emosi kita, nak menunjukkan kita melayan perasaan dan syahwat nafsu kita dah tak tanya dah pada mufti ni sesuai tak dengan Islam. Islam benar kan tak benda ni? So kita dah tak tanya dah. Sebab tu kita berhati-hati. Kita takut kita melakukan kerosakan di atas muka bumi dalam keadaan kita tak sedar. Maka sentiasalah minta bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa minta pada Allah Taala terutama pada hari Jumaat ini ada waktu mustajab doa pada 1 jam sebelum maghrib. 1 jam sebelum maghrib waktu mustajab doa, maka ambillah peluang tu untuk berdoa minta pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala pelihara kita. Jangan kita melakukan syirik, dosa, maksiat, kerosakan dalam keadaan kita tak. Allah Ta'ala alam, kita cukup takat tu. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri, maka kita akan tangguhkan dulu. Muzaharat, demonstrasi, itu lagi senang. Demonstrasi. Terima kasih Puan Liza. Okay.
So kita tangguhkan dulu perkongsian kita pada petang ini dengan kafaratul majlis, tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum kita berpisah, sekali lagi saya pesan supaya sebar-sebarkanlah kebaikan ini. Okay, kalau tak nak bawa ke akademi pun tak apa, sendiri kita pergi mengajar. Okay, katalah hari ini kita dapat ayat 33 daripada surah Al-Maidah. Okay, malam ni lepas maghrib, lepas isyak, kumpul ahli keluarga kita ke. Okay, tambah lagi minggu depan dah nak raya, kumpulkan ahli keluarga, cerita tentang mak belajar macam ni, ayah belajar macam ni, akak belajar macam ni, abang belajar macam ni. Sebar-sebarkan kebaikan kepada orang lain. Okay, dan kalau nak linkkan, nak ihalah pada akademi, okay, nak bawa dia, ajak sama-sama masuk dengar akademi tadabbur, maka itu lebih baik kerana kelas akademi ni lagi banyak dan meluas. Okay. Dan seterusnya kepada sesiapa yang tambah lagi dalam awal bulan Zulhijjah ni, siapa yang nak menambah pahala kebaikan dia, boleh terus menyumbang kepada Akademi Tadabbur. Okay, Akademi Tadabbur, admin ada letak? Ada letak dah, Puan Syairah ada letak. Okay, boleh sumbangkan pada Akademi Tadabbur untuk kelangsungan. Okay, untuk kelangsungan akademi ini, sambil akademi ini pun dalam proses untuk membesar dan menambah lagi modul-modul ataupun subjek-subjek untuk dikongsi bersama dengan masyarakat. Okay, jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.